Jadi seperti biasa kita mulakan majlis ilmu kita, dan saya faham sekarang ni lagi mencabarlah untuk kehadiran waktu pagi. Dan mungkin ramai sahabat kita yang akan tengok selepas waktu pagi. Sebab macam encik suami saya juga ni pergi hantar anak ke sekolah. Jadi saya seorang-seorang sebab encik suami pergi hantar anak ke sekolah. Jadi saya tahu ramai juga yang sedang hantar anak ke sekolah, ada yang buka tengah drive. Siapa yang dengar sambil-sambil bawa kereta ni, dia buka, dia online ni. Kita doakan supaya sahabat-sahabat semua berjalan lancar sampai ke sekolah tu kan. Boleh je on je tu kan. Kita tunggu 2K kita mula, insyaAllah 2K ni dekat FB, IG pun dah ramai. Ya, harap Ustazah dapat tukar waktu kelas. Sebenarnya saya duk fikir nak tukar waktu apa. Tengah hari lagi susah kot, petang orang sibuk juga. Saya terfikir sama ada lepas maghrib ataupun lepas isyak. Ya, Alhamdulillah lepas maghrib atau lepas isyak. Lepas isyak memang banyak sangat kuliah. Lepas maghrib kot. Jadi apa, saya dekat rumah. Alhamdulillah dia dekat rumah. Saya sambil menyiapkan anak pergi sekolah. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi nanti kita buat survey dekat FB dengan IG ya. Pukul berapa yang rasanya sahabat-sahabat paling ramai dapat. Saya faham tu. Sebab pagi-pagi sekarang anak dah sekolah dan sebagainya. Okey, insya-Allah seperti biasa kita mulakan dengan Al-Fatihah. Kemudian 10 ayat awal Al-Kahfi, 10 ayat akhir Al-Kahfi. Kemudian ada yang nak tanya sikit. Lepas isyak, ada yang kata lepas isyak. Lepas isyak okey juga. Okey ya? Lepas maghrib Ustazah. Macam mana nak join kelas Ustazah? Macam ni lah. Memang kelas kita setiap pagi setakat ni. Okey. Masya Allah. Kita mulakan dengan 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Kemudian Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya sahabat-sahabat baca juga walau di mana anda berada. 10 ayat awal Al-Kahfi, kelebihannya begitu banyak. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kelebihan 10 ayat awal Al-Kahfi antaranya hadis yang sahih. Kita insya-Allah zurat keturunan kita akan selamat daripada fitnah dajjal. Kemudian siapa yang membaca, menghafal, beramal dengan Asmaul Husna, kan Nabi sebut dakhala jannah. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina. Sesungguhnya di sisi Allah ada 99 nama-nama isman. Bi'atan illa wahidan, 100 kecuali 1. Faman ahsaha, siapa yang membaca, beramal, menghafalnya, Masya Allah, dakhala jannah. Nabi kata dijamin baginya masuk syurga. Subhanallah. Pasti dia masuk syurga. Dakhala tu pasti masuk syurga. Subhanallah. Samalah juga dengan surah Al-Kahfi ini yang kita nak bacakan ni. Dan Al-Fatihah kita tahu fadilat membaca Al-Fatihah sangatlah besar. Kalau kita rujuk dalam kitab, dalam buku, dalam Al-Quran ni pun disebutkan tentang hadis Nabi tentang kelebihan membaca surah Al-Fatihah. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku membahagi solat antara aku dengan hamba-Ku dan hamba-Ku mendapatkan sesuatu yang dia pinta. Apabila saya baca ya, satu hadis Nabi tentang kelebihan membaca surah Al-Fatihah. Apabila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata, hamba-Ku memuji-Ku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah berkata, hamba-Ku memuji-Ku. Apabila hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berkata, hamba-Ku memuji-Ku. Seterusnya dia berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Lalu Allah berfirman, hamba-Ku menyerahkan urusannya kepadaku. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Saya kan bila nak lepaskan anak pergi ke sekolah sekarang, semuanya ada cabaran. Cabaran anak belajar di rumah, cabaran anak belajar di sekolah. Saya bimbang bila di sekolah, ia di luar pemerhatian dan kawalan kita. Dengan siapa yang dia bercakap, dengan siapa yang dia bergurau senda, bagaimana ayat-ayat perbualan dia. Kan kalau yang perempuan macam mana dia dengan lelaki, kalau dia lelaki anak kita macam mana pergaulan dia dengan perempuan.
Macam mana pula akhlak dia dengan guru-guru, subhanallah, pagi sampai petang. Antaranya saya bacakan doa, Allahumma hafazna bima hafazta ibadika salihin, ya Allah, jagalah anakku ini sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang salih. Nanti saya tulis doa ni. Kemudian doa surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Lepas tu kita boleh doakan juga anak kita ni dengan doa daripada hadis Nabi yang sahih kepada Ibnu Abbas. Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan dia hikmah, iaitu kebijaksanaan. Masya Allah, kita doakan anak kita bijak. Sebab doa itu doa Nabi. Nabi doakan kepada Ibnu Abbas. Benar, Ibnu Abbas salah seorang sahabat Nabi yang sangat bijak, sahabat-sahabat sekalian. Lepas tu, antaranya, kita doakan apa? Kita boleh baca ayat yang keempat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, aku memperhambakan diri. Aku menyerahkan diri. Na'budu ni, iyyaka na'budu, hanya kepadamu, tak ada siapa-siapa. Kita tak sandarkan kepada anak bahkan. Tak sandarkan pada anak. Umi bergantung kepada Atikah, contoh ya. Umi harap Atikah, ya kita harap pada dia. Kita boleh sebut begitu. Sebagai ayat supaya anak kita tu rasa macam, rasa dipercayai. Tetapi, subhanallah, kepada Allah lah kita serahkan anak kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyerah diri, aku memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Allah Maha tahu pertolongan apa yang kita perlu, sahabat-sahabat sekalian. Pertolongan apa yang kita perlukan. Walaupun kita sendiri tak tahu pertolongan apa yang kita perlu ketika anak kita berada di jalan raya, di sekolah. Ketika kita pergi kerja, tinggalkan anak-anak di rumah. Kita tidak tahu pertolongan apa yang kita perlu. Tapi Allah Maha mengetahui bentuk pertolongan yang diperlukan oleh kita. Subhanallah, pertolongan Allah luar biasa. Para malaikat Allah untuk membantu kita tidak terjangkau, tidak terkira. Bukan million, bukan trilion, bukan zillion. Kita tak tahu berapa jumlah para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentera-tenteranya Allah. Jadi kita boleh sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Dan Ustazah kena baca daripada awal. Tak semestinya. Terus dia doa. Ayat keempat tu kita terus ambil ayat tu pun boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku sembah. Subhanallah. Minta maaf ayat kelima. Betul lah. Ayat kelima. Hanya kepadamu aku sembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Kita nak minta tolong apa? Boleh baca terus ayat kelima ni. Kerana daripada hadis kursi. Dan ini adalah hadis yang sahih. Ini jawapan Allah bila kita sebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawapan Allah kepada kita? Allah menjawab. Tapi kita tidak mendengar jawapan Allah secara zahir. Tetapi ia terhijab. Sebab apa? Itu perkara gaib. Kita manusia tidak boleh mendengar sesuatu yang gaib. Tetapi yakinlah saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada kita, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Subhanallah, Allahu akbar. Tidak ada hubungan yang lebih indah melainkan hubungan seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Tuhannya. Lalu Tuhannya juga menjawab, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Dan tuan-puan sekalian, keindahan kehidupan kita apabila hidup kita diuruskan oleh Allah. Rezeki kita diuruskan oleh Allah. Anak-anak, suami, perniagaan kita diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar memaksudkan di dalam hati, pejam mata sekejap, hayati dengan maksud kepadamu lah ya Allah, aku berhambakan diri, aku serahkan diriku ya Allah. Iyyaka wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah, hanya kepadamu. Wa iyyaka tu dan hanya kepadamu, tidak ada selainmu. Subhanallah, aku mohon pertolongan. Masya Allah, Allahu akbar.
Saya kira kalau anda nak hafal doa-doa yang lain macam susahnya lah kan, dah tua-tua ni, ataupun kelang kabut nak baca doa apalah ni. Dan saya percaya di kalangan kita hampir semua menghafal ayat ini. Ayat yang kelima surah Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat kita menyebutkannya, Allah akan menjawab, hamba-Ku menyerahkan urusannya kepadaku. Bermaksud, subhanallah, insya-Allah Allah akan menguruskan segala urusan kita. Yang kecil, yang besar, yang ringan, yang berat, yang kita tidak terfikir macam mana nak selesaikan urusannya, macam susahnya urusan ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Minta maaf sebab kita macam dah mula dulu kuliah tapi tak mula dulu dengan Al-Fatihah dan tak mula dulu dengan 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya saya tak baca sampai habis tu. Saya tak baca sampai habis. Dia tak panjang sangat, saya kena baca sampai habis. Seterusnya, subhanallah, apabila hamba-Ku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ini kelebihan membaca Al-Fatihah, ya. Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Setiap ayat kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala menjawabnya. Bila kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, subhanallah, dan hamba-Ku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila hamba itu mengucapkan subhanallah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Allah berkata ini untuk hamba-Ku dan hamba-Ku mendapatkan apa yang dia minta. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antaranya yang tadi tu Malik Yaumiddin dan penjelasannya. Tapi bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini adalah antara aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan sesuatu yang dia minta apabila hamba itu mengucapkan subhanallah. Allah SWT menjawab permintaan kita bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambungan ni, muslimin muslimat, selepas Allah menjawab, kan hamba-Ku menyerahkan urusannya kepadaku dengan menyebut Malik Yaumiddin, lepas tu kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat-sahabat, Allah menjawab ini antara aku dengan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang dia minta. Apa yang dia minta tolong apa, dia pasti akan dapat. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara yang kita boleh buat, ya, bila lepas solat kita peluk semua anak. Kita malu ke tak pernah buat ke, buatlah. Memang tak rugi, ia sangat berkesan. Kalau tak mampu, tak jumpa Zuhur Asar, buatlah waktu yang kita jumpa. Maghrib Isyak jumpa kan, subuh jumpa kan. Kalau tak dapat 5, dapat 1 pun jadilah. Yang mana ada waktunya, subhanallah. Contohnya kita peluk anak tu, kalau anak dah besar, dada jumpa dada. Terutamanya ini anak perempuan. Kalau anak lelaki dah besar, kita nak peluk dada jumpa dada, ada rasa malu. Ustazah, ibu dengan anak ada rasa malu? Mesti ada juga sifat malu. Mesti ada. Masya Allah. To be continue. Baca dulu Al-Fatihah 10 ayat awal supaya akhir kafir dengan Asma' Husna. Minta maaf. Patutnya awal lagi. Tapi sebab saya nak beri penjelasan kelebihan membaca Al-Fatihah tadi tu. Jadi, semua jangan tinggal baca Al-Fatihah 10 ayat. Nanti saya akan share kaedah tu. Bagaimana nak lembutkan hati anak. Bagaimana nak supaya anak dekat dengan kita. Bagaimana supaya anak ni rindu, sayang kita. Rasa selalu nak jumpa. Masya Allah, Allahu Akbar. Perkara yang sama. Ini sunnah Nabi. Nabi buat kepada Ibnu Abbas, kepada cucu. Nabi dekatkan kepala anak kecil ke dada Nabi SAW. Nabi peluk erat. Nabi pegang kepala Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Okey, nanti kita cerita. Kata nak mulu saja cerita lagi. Okey, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Seterusnya 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Sama-sama ya muslimin muslimat. Kalau anda tidak mampu membacanya, anda mendengar saja pun dah dapat pahala yang besar. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Seterusnya Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul janil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak petik satu nama Allah. Allah ya Basit. Allah ya Basit. Basit, balif, sinta. Maksudnya Allah yang maha melapangkan. Kalau kita dalam ujian dan hati jiwa kita sedang sempit, zikirlah nama Allah ya Basit, ya Basit. Dan boleh juga Allah ya Wasi', gabung dua ni. Allah ya Basit, Allah ya Wasi'. Ya Allah, Engkau lah yang maha melapangkan, lapangkanlah dadaku ya Allah untuk menerima ujianmu ini ya Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita terasa hati dengan anak ni, kita punya kecil hati dengan anak ni. Allah ya Basit, Allah ya Basit, ya Allah yang maha melapangkan, lapangkanlah dadaku ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita baca orang kecam ni, dada kita rasa sempit, memang betul. Walaupun bukan fizikal nampak dada tu menyempit, tetapi ia boleh jadi sempit dengan sesuatu yang berat masuk ke dalam dada kita. Dan benda tu besar, jadi dada kita ni kecil, jadi sempit. Lalu kita minta, ya Allah ya Basit, ya maha melapangkan, lapangkanlah dadaku ya Allah. Melapangkanlah hatiku ya Allah. Lapangkanlah fikiranku ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah ya Wasi', Allah yang maha luas. Masya Allah. Itu kita boleh minta, ya Allah ya Razzaq. Ya Allah yang maha memberi rezeki ya Allah. Ya Allah ya Wahhab, yang maha memberi. Berikanlah kepadaku rezeki ya Wasi' yang maha luas. Ya Allah yang maha luas. Ya Allah yang maha luas. Ya Allah yang mujib, yang maha memakbulkan doa. Ya, itu antara salah satu kaedah beramal dengan Asmaul Husna. Kita tengok mana kita tengah ada masalah apa ni.
Masya Allah, ada orang sedang menghina kita. Ada orang sedang menghina kita. Subhanallah, ada orang sedang menghina kita. Lalu kita pun menyebutkan nama Allah, Ya Muzil, Ya Muzil, Ya Muzil. Allah yang menghinakan. Ya Muzil maksudnya Allah yang menghinakan. Ya Allah, engkaulah yang menghinakan. Dan apa yang berlaku kepadaku saat ini, aku dihina oleh manusia ini. Dengan izinmu jua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Muzil. Engkaulah yang maha menghinakan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Muzil. Maka, Ya Allah, aku mohon kepadamu, Ya Mu'iz. Allah, Ya Mu'iz. Itu lawan dia kan. Bukan nak sebut lawan dari sudut zahir ya. Ya Muzil, Allah yang maha menghinakan. Ya Mu'iz, Allah yang maha memuliakan. Itu adalah, kita nak sebut apa? Bukan akronim, kita sebut apa? Bukan sinonim? Antonim? Bukan. Kita nak sebut apa ya? Perkara yang berlawanan tu, apa istilah dia? Apa istilah dia ni? Asma'ul Husna ni. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, muslimin muslimat. Inna lillah. Inna lillah. Sebelum tu saya baca firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan Asmaul Husna ni. Inna lillahi fad'uhu bi inna lillahi asmaul husna. Bukan. Ada firman Allah tu, bagi Allah nama-namanya yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoa dengan nama-nama tersebut. Subhanallah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Minta maaf muslimin muslimat. Malam tadi memang saya tidur agak lambat. 2:30. Ada kerja. Ada sesuatu lah. Subhanallah. Inna lillahi malaikatan. Bukan inna lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Okey. Antara maksudnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya di sisi Allah nama-namanya yang mulia. Asma'ul husna. Allah berfirman jelas. Sesungguhnya Allah memiliki nama-namanya yang mulia. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengannya. Memintalah dengannya. Memohonlah dengan Allah dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sama juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah ada 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kecuali satu. Man ahsaha, siapa yang beramal membacanya, dakhala jannah, dia pasti masuk syurga. Okey, subhanallah. Kita terhina. Kita doa, Ya Allah, Ya Muzil, engkaulah yang maha menghinakan siapa yang engkau mahu hinakan. Ya Allah, Ya Mu'iz, engkaulah memuliakan siapa yang engkau hendak muliakan, Ya Allah. Itu sama doa kunut kita pun ada sebut yang begitu. Ya Allah, sesungguhnya aku terhina dengan perbuatan hamba-Mu ini, Ya Allah, dengan izin-Mu juga. Maka, Ya Allah, muliakanlah kembali kedudukanku, Ya Allah, pada pandangan manusia dan juga pada pandangan-Mu, Ya Allah. Subhanallah. Muslimin muslimat, jika Allah memuliakan seorang hamba, tidak ada mana-mana manusia boleh menghinakan. Sekiranya manusia itu menghinakannya, maka yakinlah Allah akan memuliakan dengan caranya yang jauh lebih baik. Kadang-kadang ada suatu ketika tidak perlu untuk kita pertahankan diri kita. Tidak perlu untuk kita membetulkan, menjelaskan sampai orang mula salah faham. Boleh kita bagi penjelasan sekian-sekian. Itu ikhtiar. Tetapi ikhtiar kita biarlah seiring dengan doa yang kita sebut. Ya Allah, Ya Mu'iz, engkaulah yang maha memuliakan. Muliakanlah kedudukanku. Muliakanlah aku pada pandangan manusia-manusia ini, Ya Allah. Subhanallah, kita bukan nak dimuliakan, nak dipuja-puja. Bukan nak dipuja-puja. Tetapi mudah-mudahan Allah membuka kebenaran. Mudah-mudahan Allah menyingkap sebenarnya apa yang berlaku di sebalik. Mudah-mudahan Allah membersihkan nama kita semula. Mudah-mudahan orang yang menghina, memfitnah, menuduh kita tersebut, yang mencari-cari salah dan celah kita tersebut, akhirnya datang meminta maaf dan membersihkan nama kita. Bagaimana Allah buat? Allah Maha berkuasa. Tidak ada sedikit pun halangan untuk Allah melakukan apa jua perkara. Allah boleh campakkan rasa bersalah. Allah boleh beri rasa takut ke dalam diri. Allah boleh beri kepada manusia yang menghinakan kita dengan niat jahat. Kan? Dengan niat melakukan sesuatu keburukan untuk menghalang kita sekian-sekian. Masya Allah.
Semua itu bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak sebut banyak-banyak ni, memang banyaklah kalau kita nak pick up nama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat dulu saya jumpa dengan seorang yang dikatakan, wallahu alam ya, yang dikatakan seorang, ya ulama tu umur dia dekat 100, orang alim, orang saleh ni. Lepas tu dikatakan dia merupakan ada ciri-ciri kewalian kerana ada karamah pada dirinya. Masa tu saya tanya kepada guru ni, adalah istilahnya panggil baba ke macam tu lah. Macam mana nak lembutkan hati anak, nak baca doa apa? Kan biasa kita, bila kata nak lembutkan hati anak, biasa kan kita sebut apa? Ya Latif, Ya Latif. Tapi subhanallah, ketika ini, Tuan Guru ni mengajarkan satu nama Allah Asmaul Husna yang lain. Sekejap, Ya Rauf ataupun Ya Rauf. Subhanallah, sekejap. Saya tengok, takut yang lain, tapi seingat saya Ya Rauf. Masya Allah, Allahu Akbar. Al-Latif tu betul. Al-Halim satu, Maha Lembut. Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Hakim, Al-Wasi', Al-Raqib. Ya, subhanallah, Ar-Rauf. Betul-betul Ar-Rauf. Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Rauf. Subhanallah, muslimin muslimat. Nama Allah yang diberikan ketika itu, saya tak minta Asmaul Husna. Saya tak minta, saya bukan kata Tok Guru bagi Asmaul Husna, tak. Saya kata apa doa ya untuk lembut sangat hati anak ni. Lepas tu Tuan Guru ni sebut, baca banyak-banyak Ya Rauf. Seru nama Allah Ya Rauf. Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Rauf. Ulanglah berapa, 10 kali ke, 3 kali ke, 5 kali, tapi dengan hati yang khusyuk. Apa maksud Ya Rauf? Yang maha belas kasih. Yang maha belas kasih. Yang maha kasih. Yang maha belas kasihan. Subhanallah. Boleh kita iringi dengan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, yang maha lembut. Jadikanlah hati anakku hati yang lembut. Ya Allah, Ya Rauf, yang maha belas kasih. Berikanlah ke dalam hati anakku rasa belas kasihan kepadaku ni. Rasa kesian kepada kita ni sebagai ibu ni. Sebab kesian tu, dia rajin nolong kita. Sebab kesian tu, dia kemas bilik dia tak nak kita marah. Sebab kesian tu, dia jaga lidah dia daripada menyakiti kita. Ya Rauf, yang maha belas kasih, berilah ke dalam hati anak-anakku rasa belas kasih. Boleh baca pada suami, Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rauf, jadikanlah ke dalam hati suamiku rasa belas kasihan kepadaku, Ya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat, belas kasihan ni sangat penting belas kasihan ni, Masya Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud di antara tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tanda-tanda kemuliaan Allah, kuasa Allah. Wa min ayati an khalaqalakum, Allah menjadikan, an khalaqalakum min anfusikum, Allah menjadikan daripada diri kamu, min anfusikum azwajan, pasangan kamu, pasangan, adanya pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang, tenteram dengan pasangan kamu. Dan dimaksudkan tenang, tenteram di sini juga, litaskunu ilaiha, seorang lelaki yang fitrahnya Allah ciptakan dengan fitrah. Perempuan ada keinginan pada lelaki, lelaki ada keinginan pada perempuan. Hasil pernikahan, maka tenteramlah keinginan tersebut ataupun nafsu keinginan dalam melakukan hubungan untuk dapatkan perhatian dan sebagainya. Maka bila dah dapat, tenang. Litaskunu ilaiha, yang kamu akan rasa tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu mawaddah. Mawaddah ini kasih, rindu, cinta, mawaddah. Wa rahmah, rahmah itu belas kasihan. Subhanallah. Dan banyak dalam rumah tangga tak ada rahmah, tak ada belas kasihan, maka mawaddah juga tercabut, sakinah juga tercabut. Bila suami dah hilang belas kasihan kepada isteri, tengok isteri teruk-teruk urus anak, dia boleh duduk. Dia boleh duduk saja.
Dia boleh tengok TV, layan game, layan movie dan sebagainya. Dia tengok seorang isteri yang sibuk masak, balik kerja masak. Dia boleh duduk isap rokok, boleh pergi rehat main phone. Ini suami yang tak ada belas kasihan. Seorang isteri yang tidak ada belas kasihan pada suami. Sentiasa meminta-minta dan menekan-nekan suami ni. Bang, awak ni dengan gini saya nak beni ni, awak kerja keras lah sikit gini-gini. Suami ni balik kerja penat-penat, dia pun bebel juga sama naik. Subhanallah. Dia bukan tak dapat perhatian, tetapi dia lapar sangat perhatian. Sampai dia tekan-tekan suami, semua salah di atas suami. Ini saya bagi contoh saja muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita hilang belas kasihan, ibu ayah hilang belas kasihan pada anak. Kan mental torture anak ni dengan perkataan, dengan perbuatan. Bila anak hilang belas kasihan kepada ibu ayah. Makan nasi, tinggal dalam sinki. Ibu ni basuh menitik air mata. Ya Allah anakku, kenapalah tak boleh. Marah dah marah, tegah dah tegah, habis-habis menitik air mata. Ya Allah, tak kesian ke anak-anak pada Umi? Kenapa tak basuh sendiri? Contohan. Masuk bilik, itu ini menjawab. Kenapa anak-anak menjawab pada ibu ayah? Tak ada belas kasihan. Tak ada rasa macam nak jaga lidah. Kesian nanti Umi kecil hati. Kesian ayah kecil hati. Subhanallah. Bila anak nak pergi melancong ni, bang, kita balik rumah mak ayah dulu. Kesian dekat mak ayah, tunggu kita balik. Tunggu kita balik. Subhanallah, kesian nanti. Belas kasihan sangat penting dalam kehidupan seharian. Antara suami dan isteri rasa belas kasihan. Kan bila suami tengok isteri, ya Allah, awak penat. Awak tak payah masak ya hari ni, saya tahu awak penat. Saya nampak ada banyak kain tadi sebelum saya pergi kerja. Saya nampak kain banyak nak berlipat. Kan sebab kita baru balik daripada kampung. Jadi hari ni awak tak payah ni, saya dah order. Saya order food panda. Saya order grab food. Saya order apa-apa kat rumah, awak tak payah masak. Daripada datang belas kasihan sebab itu, kita minta doa dengan Allah. Ya Allah, kurniakanlah dalam rumah tanggaku sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab ketiga-tiga perkara itu memang penting. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu memang disebut dalam firman Allah yang kita bacakan tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu mawaddah, rasa cinta, rindu membuat-buat, wa rahmah, dan rasa belas kasihan. Tuan-puan sekalian, banyak rumah tangga tak ada sakinah, tak ada juga mawaddah, tetapi masih ada rahmah, masih ada kesian. Rumah tangga itu masih boleh bertahan. Masih boleh bertahan. Walaupun keluar ayat, saya bertahan sebab saya kesian kat awak je. Nampak tak? Boleh bertahan. Rahmah tu boleh lagi menjadi satu foundation yang kuat. Kalau sakinah dah tak ada. Sakinah dah tak ada. Tengok pun rasa macam dah tak suka. Yang kedua, mawadah. Cinta-cinta dah tak ada dah. Mesra-mesra dah tak ada dah. Ada seorang hamba Allah ketika saya berada di Mekah. Masa tu saya berada di depan Kaabah. Kita boleh duduk kan? Lepas tawaf kita boleh duduk. Saya subhanallah ketika berada di Mekah, di Madinah, di Kaabah, doa pada orang lain lebih banyak daripada doa pada diri sendiri. Sungguh. Sebab ramai yang kirim doa, saya baca tu komen-komen tuan-puan sekalian, saya baca sempita selalu. Ada yang doa khusus. Antaranya ada seorang hamba Allah ni. Sebab saya tahu dia selalu cuba hubungi saya melalui dia orang yang dikenali. Subhanallah. Hubungi melalui EPA, hubungi sini ni. Akhirnya saya tergerak hati di depan Kaabah. Saya kata, ya Allah, kena hubungilah orang ni. Subhanallah. Saya bukan hubungi dengan nombor personal saya lah. Sebab itu suami saya tak benarkan. Saya mesej dia. Lepas tu dia terus mesej. Saya kata saya mendoakan dia. Kemudian dia terus cerita, Ustazah doakan. Dah 2 tahun ke 3 tahun. Memang tak pernah ada hubungan suami isteri. Dia kata, Ustazah saya pergi berubat. Dia tulis panjang lah, saya berubat. Katanya suami saya kena sihir, kunci. Sihir yang mana mengunci kan kasih sayang suami. Memang tidak ada hubungan suami isteri, ada anak-anak dah, ada berapa orang anak dah. Mengunci terus sehingga suami ni sentuh pun tak boleh. Dah duduk asing dan sebagainya. Tapi Ustazah, kalau ikutkan saya memang nak berpisah. Sebab saya dah tak mampu, dah tak boleh nak tahan dah hidup macam ni.
Tetapi sebab kesian ustazah. Kesian. Sebab saya tahu dia sakit, jadi saya kesian pada dia. Saya juga kesian pada anak-anak sebab anak-anak sayang sangat ayah dia. Dan ayah memang baik dengan anak. Cuma si ayah ni tak boleh jumpa. Tak boleh jumpa. Subhanallah, saya masih dalam proses. Saya cakap apa? Saya kata, puan, terus bertahan dengan kasihan. Allah ya Rauf, Allah yang maha belas kasihan. Dan kita tuan-puan sekalian, sebab Allah belas kasihan pada kita, Allah ya Rauf. Allah kesian pada kita muslimin muslimat. Allah ya Rauf, Allah yang maha belas kasihan. Kerana Allah kasihankan kita. Allah tahu kita lemah. Allah tahu kita malas. Allah tahu kita tamak. Allah tahu kita mempunyai sifat-sifat yang sangat banyak, sifat-sifat yang buruk dan keji. Tetapi kerana belas kasihan Allah, Allah tak azab kita. Allah tahu kadang-kadang kita buat kebaikan untuk mendapat pujian manusia. Ini tajuk sebenarnya yang kita nak baca hari ini. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk baru kita ni muslimin muslimat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Subhanallah. Yang bermaksud kepada Allah yang maha perkasa lagi maha merahmati, yang melihatmu semasa kamu bangun atau berdiri, yang melihat segala gerak-gerimu, mengerjakan rukun-rukun solat. Subhanallah, ketika kamu rukuk dan sujud dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kamu semua di mana sahaja kamu berada. Dan seterusnya Allah berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi daripadanya sesuatu apapun di bumi maupun di langit. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu sentiasa mengawasi seluruh makhluknya. Muslimin muslimat, Allah maha mengetahui isi hati kita. Kita melakukan sesuatu untuk siapa? Untuk dapat pujian manusia, untuk dapat harapan manusia, untuk dapat penghargaan manusia. Allah tahu. Tetapi kerana sifat Allah ya Rauf, yang maha belas kasih, Allah kasihankan kita. Allah masih teruskan beri kita nikmat. Allah masih lindungi kita daripada segala keburukan. Allah masih lindungi kita. Subhanallah. Sebenarnya saya menerima banyak sangat aduan masalah rumah tangga yang gangguan daripada sihir, yang gangguan daripada pihak yang ketiga, yang gangguan daripada jin dan sebagainya. Subhanallah. Dan memang ada jin yang khusus, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang nekatnya, janjinya dan trofinya, dan dia dapat anugerah jin ataupun syaitan cemerlang, kan? Anugerah syaitan paling cemerlang of the year ke dan sebagainya, apabila boleh merosakkan rumah tangga. Dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan apabila manusia memohon pertolongan dengan jin, maka jin itu semakin kuat dan semakin berkuasa. Semakin kuat. Sebab itu apabila penyihir kan melakukan sihir, dia menggunakan jin. Jin daripada jin kafir lah ni. Jin kafir yang namanya iblis syaitan. Jin iblis syaitan ni muslimin muslimat, macam manusia lah. Kalau kita kata, kuatnya kamu, apa rahsia kuat? Okey, saya minum air putih yang cukup. Saya pastikan cukup rehat. Saya kuatkan stamina dengan ini. Tetapi syaitan, iblis, jin di kalangan syaitan dan iblis ni, dia akan kuat, bertambah kuat. Kuasa dia akan bertambah power apabila ada manusia menyerunya, manusia meminta pertolongan dengannya. Sebab itu kemampuan jin daripada syaitan dan iblis ini, dia boleh buat sesuatu yang jin syaitan lain yang tidak diseru boleh buat. Sebab itu memang berlaku sihir dalam bentuk mengunci hawa nafsu pasangan. Sehingga pasangan tengok pun tak nak, pandang pun tak nak, memang rasa benci pada pasangan. Dia cerita macam itulah, suami tak nak tengok langsung, nak berbual, nak bercakap langsung tak nak. Dah duduk asing terus dah. Kan orang luar tak tahu sebab orang yang dikenali kan masih lagi jaga. Dan dia bertahan dengan apa? Rahmah, belas kasihan, Rauf, belas kasihan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ini yang saya dapat daripada seorang tuan guru. Dia kata, untuk anak yang kasar, anak yang degil, sebenarnya dah hilang belas kasihan.
belas kasihan. Dia tak kesian dekat mak ayah tu. Yang besarkan dia susah payah. Dia tak kesian dekat mak ayah tu. Dia tahu mak dia kecil hati tapi dia hilang belas kasihan. Banyakkan zikir, Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Allah yang maha belas kasihan. Berikanlah ke dalam hati anak-anakku rasa belas kasihan kepadaku, Ya Allah. Sebut zikir lepas solat ke, waktu teringat ke, anytime. Ustazah kena hadap kiblat tak wajib. Ustazah kena ada wuduk tak wajib pun. Subhanallah. Tapi kalau ada itu lebih baik. Maksudnya anytime sebut Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Allah yang maha belas kasih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Boleh je sebut-sebut nama Allah yang lain, yang Latif, maha lembut. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Esok kita cuba berkongsi bagaimana nak mematahkan sihir, memutuskan sihir. Kan apa nama Allah Asmaul Husna yang berkaitan dan sebagainya, insya-Allah. Ustaz sekarang pukul berapa? Oh, sudah pun pukul 8. Tadi tu awal-awal muslimin muslimat minta maaf tak sempat ya nak mula, tapi kita dah mula tadi tu. Tajuk kita Riyadhus Shalihin ini siri yang ke-70 dah kot ya. Mungkin dah 70 dah Riyadhus Shalihin kita, tajuk kita adalah dekat kepada Allah. Sebagai penutup, tadi kan saya nak share bagaimana nak supaya anak dekat, sayang, rindu, kasih pada kita. Kalau anak perempuan, kita boleh peluk. Kalau anak dah besar, peluk sampai dada bertemu dada. Peluk, sambil peluk tu muslimin muslimat, kita boleh zikir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Rauf. Ya? Yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha lembut, yang maha belas kasihan. Masya Allah, boleh je kita sebut nama Allah Asmaul Husna tu. Dan antara yang lain, subhanallah, bila peluk tu kan, kita boleh sebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Masya Allah. Dan kita boleh juga membacakan surah, surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Biar kepala dia tu duduk sebelah kita ni, biar bacaan kita tu dengar dekat telinga dia. Kan kita peluk, kita pun baca. Masya Allah. Boleh je pegang kepala. Anak lelaki yang dah besar, kalau anak lelaki kecil boleh je. Yang kecil-kecil kita boleh tarik kepala dia kat dada kita. Subhanallah, biar dia dengar ni degupan jantung. Peluk sampai ke dada. Bacalah sekejap. Ya Latif, Ya Rauf, Subhanallah, Subhanallah. Pegang kepala kan. Bacalah Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Boleh juga baca Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh. Ya Allah, muslimin muslimat ramai yang bagi feedback yang luar biasa. Ini kaedah Nabi. Nabi peluk Ibnu Abbas sampai ke dada. Nabi pegang kepala. Masa tu Ibnu Abbas kan duduk di rumah mak saudara dia Maimunah. Maimunah ini salah seorang isteri Nabi. Tapi Ibnu Abbas masa ni masih kanak-kanak. Sebab apa muslimin muslimat? Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas ni adalah anak saudara Nabi. Anak saudara Nabi. Sepupu Nabi. Ibnu Abbas ni anak kepada Abbas. Abbas ni bapa saudara Nabi. Abbas ini adik-beradik kepada ayah Nabi Abdullah. Salah seorang kan adik-beradik ayahnya, adik-beradik ayah Nabi, adanya siapa? Abu Lahab, itu adik-beradik ayah Nabi juga. Abu Talib adik-beradik juga. Abbas juga adik-beradik ayah Nabi. Ada anak nama Abdullah, dipanggil Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maksudnya masa peristiwa hijrah Nabi Mekah ke Madinah, Abdullah bin Abbas usianya 3 tahun. Dan ketika Nabi wafat, umurnya baru 13 tahun. Jadi Ibnu Abbas suka pergi rumah mak saudara dia namanya Maimunah ni untuk tengok gerak-geri Nabi. Tidur Nabi macam mana, kan Nabi macam mana dekat rumah. Sampailah satu ketika Nabi bangun tengah malam. Lalu Ibnu Abbas segera bangun. Ataupun Ibnu Abbas tak tidur sebab nak tengok Nabi bangun pukul berapa. Ibnu Abbas ni sukalah dia duduk perhati Nabi. Masa ni dia kanak-kanak. Dia kalau Rasulullah tiba giliran rumah Maimunah, Nabi akan pergi tidur. Bukan masuk bilik lah, tidur di luar dan sebagainya. Subhanallah. Lalu pada satu malam Nabi bangun. Ibnu Abbas pun terus bawakan bekas air, yang ada air, bawa kepada Nabi untuk letak. Kemudian Maimunah pun kata, Ya Rasulullah, yang sediakan bekas untuk kamu ambil wudu adalah Ibnu Abdullah bin Abbas. Rasul pun panggil Ibnu Abbas. Rasul panggil Abdullah bin Abbas ni. Sama saja ya, Ibnu Abbas anak kepada Abbas. Abdullah bin Abbas itu nama dia ya. Rasul panggil, Rasul pegang kepala. Rasul pun baca, Allahumma alimhul hikmah.
Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah, kebijaksanaan. Memang betul Ibnu Abbas seorang yang sangat bijak. Subhanallah, hikmah ni maksud Allah ya Hakim yang maha bijaksana. Kita boleh zikir tu kepada anak kita, ya Allah ya Hakim, jadikanlah anakku anak yang bijak. Boleh beza salah dan silap, bijak bawa diri, bijak buat keputusan. Ya Allah, itu umum sangat. Jadi itu doa Rasulullah, doa yang daripada hadis yang sahih. Muslimin muslimat sekalian. Tak apalah, hari ni kita cakap, esok saya tulis ya. Senarai doa yang kita boleh baca kepada anak. Waktu kita peluk. Anak kecil ingat peluk sampai kepala dia kat dada kita. Baca doa, subhanallah. Bila anak dah besar, peluk kan dada bertemu dada. Tapi dengan anak lelaki, wahai ibu-ibu sekalian. Anak lelaki, kalau ayah boleh peluk, ayah boleh peluk kuat-kuat lah. Sambil tu baca. Tapi kalau anak perempuan yang dah besar dengan ayah, janganlah peluk sampai dapat dada. Perlu ada sifat malu, segan. Saya dengan anak lelaki ada yang dah tingkatan 1, saya tak peluk penuh dada macam tu, ada rasa malu dan segan. Ustazah, ibu, bapa dengan anak kena ada sifat malu dan segan. Wajib ada, muslimin muslimat. Wajib ada. Subhanallah. Mesti ada sifat malu. Kita tahu, kita faham. Saya tak perlu sebutkan kenapa ada sifat malu. Sama juga ya, ibu dan ayah. Ibu depan anak, tolong janganlah nak berkemban. Walaupun anak yang kecil, anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kan ada sifat malu seorang ibu tak berkemban depan anak. Tak seksi-seksi, tak pakai nampak lurah dan sebagainya. Ada sifat malu. Sampai kalau kita dah biasa latih anak macam ni, anak yang 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba tengok kita dalam keadaan yang berkemban. Contoh ya, dia sendiri, malu. Dia buat macam ni kan, malu. Subhanallah. Masya Allah, muslimin muslimat. Sifat malu ni, al-haya'u minal himan, sebahagian daripada iman. Jadi, saya pun malu kalau nak peluk anak lelaki saya yang dah besar, yang sama tinggi dah dengan saya. Tetapi dengan anak lelaki yang besar ni, kita boleh buat peluk, kita peluk juga tapi tak rapat. Namun ketika membaca, saya lebih kepada gosok belakang dia. Gosok. Kan dia macam duduk mengiring dah dengan kita. Kita peluk macam ni je, tak rapat sangat. Kita peluk. Lepas tu terpulang. Mungkin ada orang kata, Ustazah, saya dah biasa. Saya tak rasa apa-apa, dah anak saya pun okey. Terserah. Boleh. Macam tu. Maksudnya, Ustazah ni kenapa ni? Saya dah biasa buat lah, tak ada rasa apa-apa pun. Maksudnya terserah. Tapi kalau siapa yang, maksudnya wallahu alam, itu mungkin mengikut kebiasaan. Cuma saya bagi tahu ada sifat, saya sendiri ada rasa malu tu, kita peluk tapi tak rapat bila anak lelaki yang dah besar. Kemudian kita lebih kepada mengiring, maksudnya telinga dia tu macam hadap kita sambil gosok belakang dia. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan. Masya Allah. Apa lagi kita nak baca? Ya Allah ya Rauf, Ya Allah ya Latif, Ya Allah ya Rahman. Masya Allah. Tapi kalau anak lelaki yang kecil, memang boleh peluk, letak kat dada kan. Peluk, lepas tu baca. InsyaAllah. Walaupun kita tinggalkan anak kita berhari-hari. Walaupun kita jauh dengan anak kita. Walaupun anak kita dah besar dah pun. Kan, anak kita dah besar. Apa salahnya walaupun anak dah kahwin. Kan, subhanallah. Bila anak tu salam, kita kata duduk jap. Kita pun gosok kepala anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya Umi bacakan sikit? Ar-Rahman, Alamal Quran. Tak ada masalah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW dengan Fatimah, dengan Sayyidina Ali. Walaupun mereka dah kahwin. Tetapi Nabi masih lagi memberi nasihat. Mendoakan dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, muslimin muslimat mendapat manfaat pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada yang hadir lebih kurang 7,000 lebih ya. 5.4 di AB, 1.9, 2,000 lah. 7,400 yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, moga Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, kita sama-sama beramal dengannya. InsyaAllah. Kita jumpa pada pagi besok dalam kuliah Riyadhus Salihin. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi